Ya madrasah. Terima kasih Datuk Pengurusi kerana memberikan peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatankuasa ini untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Terlebih dahulu saya ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan ucapan tahniah, setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pasukan Harimau Muda Negara kerana telah mengharumkan nama negara semalam dengan memenangi pingat emas untuk negara. Walaupun lambat tetapi sebab pagi tadi saya berada di sidang DUN. Datuk Pengerusi, saya ada dua perkara yang ingin dibagikan dalam peringkat jawatankuasa ini yang khusus berkenaan dengan AUKU. Seperti yang kita maklum bahawa keputusan Mahkamah Rayuan baru-baru ini terhadap kes UKM 4 telah mengumumkan bahawa ataupun mengisytiharkan bahawa AUKU ini unconstitutional. Dia bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Sepatutnya dengan keputusan Mahkamah Rayuan ini pihak Kementerian Pengajian Tinggi sepatutnya mengambil peluang ini untuk meminda, sekurang-kurangnya meminda ataupun memansuhkan terus AUKU ini. Tetapi agak menyedihkan ataupun mendukacitakan bahawa pihak Kementerian Pengajian Tinggi masih belum mengambil satu keputusan sama ada nak merayu atau tidak. Saya tadi baru cek bahawa Menteri masih mengatakan bahawa Kementerian masih ada sebulan lagi untuk membuat keputusan sama ada nak merayu atau tidak terhadap keputusan ini. Dan saya ingin menegaskan di sini bahawa pendirian kita ialah kita berharap, kita menyeru pihak kementerian supaya tidak merayu terus tidak merayu kepada keputusan ini. Dan supaya sepatutnya pihak Kementerian Pengajian Tinggi mengambil peluang ini untuk memalsukan terus AUKU ini. Kerana kita rasa walaupun pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri dan beberapa pemimpin lain dalam pihak Barisan Nasional pindah Seksyen 15 pun cukup. Saya rasa saya masih kekal dengan pandangan saya yang saya pernah bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini semasa kita membahaskan rang undang-undang pindahan AUKU pada tahun 2008. Saya kata AUKU ini dia ada psychological fear terhadap student. Walaupun hanya kata Seksyen 15 yang banyak mengongkong, tetapi akta itu secara keseluruhannya dia ada satu ketakutan menimbulkan satu ketakutan kepada para mahasiswa. Seperti ISA. Argumen yang sama terhadap ISA. Mengapa kita nak masukkan ISA tetapi tidak AUKU? Jadi saya rasa sepatutnya Kementerian Pengajian Tinggi memasukkan terus AUKU ini. Walaupun kita memahami bahawa perlu ada satu undang-undang untuk urus takbil universiti-universiti awam kita. Tetapi pihak kementerian ataupun pihak kerajaan boleh membawa satu pendekatan bahawa masukkan AUKU tetapi bawa balik satu undang-undang untuk urus takbil universiti yang memberikan kebebasan akademik kepada mahasiswa dan juga kepada pihak universiti yang boleh dinamakan sebagai, contohnya saya pernah cadangkan ialah Akta Urus Takbil Universiti. Instead of AUKU, panggil AUTU, Akta Urus Takbil Universiti, yang menggariskan peraturan-peraturan undang-undang untuk urus takbil pihak universiti. Itu pandangan saya. Dan saya harap pihak Kementerian Pengajian Tinggi mengambil pendekatan ini dan menerima pandangan rakyat. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri mengatakan bahawa tanya kepada pelajar, tanya kepada mahasiswa sama ada bersedia ke tidak tanpa AUKU. Saya rasa jawapan majoritinya ialah pelajar-pelajar bersedia. Mengapa kita tak ada keyakinan kepada mahasiswa kita? Mengapa kita rasa mahasiswa kita tak bersedia untuk memasukkan AUKU? Saya rasa ini telah menimbulkan satu budaya ketakutan di kalangan mahasiswa. Saya tahu pandangan dan juga position yang Berhormat Timbalan Menteri yang memang progresif dalam perkara ini, yang memang kita semua tahu bahawa Yang Berhormat Timbalan Menteri tidak menyokong AUKU. Tetapi saya rasa adakah Timbalan Menteri sendiri gagal meyakinkan pihak kementerian dan pihak menteri sendiri untuk mengambil tindakan kalau tidak memasukkan sekurang-kurangnya meminda Seksyen 15. Dan saya rasa pihak Timbalan Menteri memang saya rasa berada dalam satu keadaan yang cukup susah. Di sebelah pihak Yang Berhormat Timbalan Menteri di luar di mana-mana forum pandangan yang cukup progresif menyatakan bahawa pandangannya yang diterima baik oleh semua mahasiswa, tetapi pada masa yang sama di pihak kementerian terpaksa berhadapan dengan pandangan-pandangan yang begitu retrogresif, yang begitu ke belakang. Dan saya haraplah pihak Yang Berhormat Timbalan Menteri meneruskan perjuangan supaya memastikan sebelum kementerian membuat keputusan untuk membuat rayuan, supaya menghalang pihak kementerian daripada membuat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan terhadap keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Rayuan tadi terhadap kes UKM 4. Dan saya rasa AUKU ini
memang saya baca dalam berita, sehingga satu forum, walaupun apabila kita pindah AUKU pada tahun 2008, dikatakan bahawa hanya kita tidak membenarkan mahasiswa menyertai parti politik, tetapi kita memberikan kebebasan akademik. Kalau nak bincang akademik, nak bincang isu politik, tak ada masalah, boleh. Kita di kampus, kita terbuka kepada ahli-ahli politik dan sebagainya. Tetapi begitu malang sekali, malam esok, Yang Berhormat Timbalan Menteri nak masuk UIA, sekarang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Alasannya apa? Alasannya kata bahawa AUKU sekarang ini begitu hangat diperkatakan. AUKU ini sudah berpuluh tahun, memang selalu pun hangat diperkatakan. Mengapa nak menghalang satu forum sebegitu? Dan malam esok juga, malam esok di UKM ada seanjuran Persatuan Persepsi ini yang ada satu pidato di kalangan ahli-ahli politik, yang Persatuan Pelajar ini telah membuat satu jemputan terbuka kepada semua parti politik untuk menghantar wakil. Dan saya difahamkan Yang Berhormat Timbalan Menteri telah bersetuju untuk masuk UKM, dan saya pun telah confirm attendance saya mewakili DAP untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri daripada Temelloh, untuk bersama-sama kita masuk ke kampus UKM untuk memberikan ucapan dan sebagainya dan berinteraksi dengan pihak mahasiswa. Tetapi petang tadi saya difahamkan ada masalah pula dengan fakulti, dengan dekan, tidak dibenarkan. Dan pukul 6 tadi saya dengar dah dibenarkan. Saya pun tak tahu yang mana satu. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Itu pun pelajar tak ada keyakinan bahawa pasti confirm. Dia kata setakat pukul 6 itu dibenarkan. Tetapi pukul 6 pagi esok tak tahu macam mana. Tetapi saya harap Yang Berhormat Timbalan Menteri sekurang-kurangnya nak pastikan bahawa UKM, yang forum dekat UKM itu sepatutnya diadakan. Dan ini menunjukkan bahawa walaupun sudah ada pindaan dalam AUKU, tetapi kuasa yang diberikan kepada pihak universiti, kepada pihak fakulti dan sebagainya masih begitu besar. Sehingga forum-forum yang berbentuk akademik ini bukannya satu pentas politik, tetapi satu forum yang berbentuk akademik yang membenarkan wakil semua parti politik untuk masuk pun menghadapi begitu banyak kesulitan untuk dianjurkan. Jadi ini menunjukkan bahawa AUKU walaupun telah dipindah pada tahun 2008, dia masih ada banyak ruang lingkup untuk pihak universiti mengungkung dan mengawal kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh para mahasiswa. Dan saya harap pihak kementerian mengambil iktibar ini, mengambil peluang ini, bahawa Mahkamah Rayuan telah membuat satu keputusan bahawa ia unconstitutional, bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, dan ambil peluang ini untuk masukkan terus AUKU. Saya harap pihak Yang Berhormat Timbalan Menteri sokong pandangan saya ini. Yang kedua, Datuk Pengerusi, saya juga ingin membangkitkan sedikit isu yang melibatkan pelajar di UiTM, yang saya ada terima sedikit email daripada pihak pelajar UiTM yang mengatakan bahawa jadual semester mereka telah bertukar, dan ini menyusahkan pelajar-pelajar daripada Sabah dan Sarawak. Sebelum ini dia kata mid-year semester break dia, cuti semester break dia ialah di antara bulan 5 hingga bulan 6, dan mereka ini pada ketika itu boleh balik ke Sabah dan Sarawak untuk merayakan Hari Gawai dan sebagainya. Dan untuk year end biasanya year end break dia sehingga ke 26 Disember, dan mereka kebanyakan ini boleh balik untuk merayakan Christmas. Tetapi difahamkan bahawa jadual akademik telah bertukar, dan ini menyusahkan mereka daripada pulang ke Sabah dan Sarawak untuk merayakan hari-hari perayaan ini. Dan saya berharap perkara ini dapat diambil berat oleh pihak kementerian supaya memastikan universiti-universiti membuat jadual-jadual akademiknya bersesuaian dengan pelajar-pelajar, supaya kita membenarkan belajar-belajar terutamanya daripada Sabah dan Sarawak untuk balik merayakan hari-hari perayaan. Dan supaya saya rasa perkara macam ini kita boleh aturkan dengan baik, supaya kita boleh accommodate semua pelajar. Kalau ada hari-hari perayaan, kita cuba adjust timetable itu supaya mereka boleh balik untuk merayakan hari-hari perayaan dengan keluarga mereka. Saya harap dua perkara ini dapat diberikan perhatian, terutamanya dalam isu AUKU. Saya tahu bahawa Yang Berhormat Timbalan Menteri bersama-sama dengan saya dengan pandangan untuk memasukkan AUKU, tetapi saya harap Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh teruskan perjuangan untuk meyakinkan Yang Berhormat Menteri sendiri untuk tidak merayu kepada Mahkamah Persekutuan, dan seterusnya mengambil langkah dan tindakan untuk memasukkan AUKU dalam sidang Parlimen Mac depan. Sekian, terima kasih.